This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan PSC Seri 3 pada hari ini. Pembudayaan kajian tindakan Panitia Peringkat Islam SKPP 51 untuk tahun 2021. Okey. InsyaAllah pada hari ini saya, Cikgu Rahmawati, selaku penyelaras kajian tindakan SK Putrajaya Presiden 51 akan menyampaikan PSC pada hari ini, PSC Seri 3, di mana agenda pada hari ini ialah kita nak tahu bagaimanakah penulisan catatan kajian tindakan yang dikehendaki oleh IPRD, mana pada tahun ni IPRD tak nak kita terus tulis laporan kajian tindakan. Dia nak cikgu-cikgu ni buat dulu catatan kajian tindakan, apa yang berlaku, perkara apa yang berjadi diselesaikan oleh guru semasa pandemik COVID-19 bermula bulan 3 tahun lepas, di mana murid belajar secara PTPR ataupun sehinggalah murid dah boleh hadir ke sekolah pada hari ini secara bersemuka. Okey. Baiklah, kita akan terus kepada slide yang berikutnya tentang penulisan catatan kajian. Okey. Di sini cikgu-cikgu boleh lihat catatan kajian tindakan, iaitu kita bukannya nak tulis laporan penuh kajian tindakan, di mana kita sekadar buat catatan sahaja, iaitu kita simpan data. Kita collect data, apa masalah murid, apa pemerhatian, apa maklumat yang kita ada tentang murid kita yang bermasalah itu semasa PDPR ataupun semasa murid telah hadir bersemuka pada hari ini. Di sini saya nak ingatkan rakan-rakan guru bahawa catatan kajian tindakan yang saya terangkan di sini bukanlah format sebenar yang mesti atau wajib diikut oleh cikgu-cikgu. Ini merupakan sekadar panduan ataupun cadangan sahaja buat beginner ataupun newbie. Sekadar panduan dan cadangan sahaja bagi cikgu-cikgu yang berminat hendak membuat kajian tindakan tapi tak tahu nak start daripada mana, nak bermula daripada mana. Okey, ini merupakan sedikit panduan secara kasar lah. Bagi yang dah biasa tulis kajian tindakan, tak perlu nak buat kolom-kolom seperti inilah, boleh terus tulis catatan. Okey, lagi sekali saya nak ingatkan catatan yang kita nak buat ini ialah bermula daripada bulan 3 penutupan sekolah tahun 2020 sehinggalah sesi persekolahan bersemuka pada hari ini, iaitu sama ada cikgu-cikgu sekalian nak membuat catatan PDPR ataupun catatan PDP bersemuka. Okey, di dalam catatan kajian tindakan ini, cikgu-cikgu akan membuat sebanyak 6 catatan utama, iaitu catatan A, pemerhatian, catatan B, refleksi, catatan C, perancangan guru, catatan D, pelaksanaan tindakan, catatan E, pemerhatian semula guru, dan catatan F, refleksi semula guru. Di mana di dalam kerangka yang saya perkenalkan ini, kajian tindakan ini akan dibuat selama 4 minggu. Ini sekadar cadangan dan panduan sahaja, ya. Okey, bagi yang membuat catatan kajian tindakan berdasarkan pandemik bulan 3 tahun lepas, dah tentu dia dah selesai kes dia cuma nak tulis balik. Tapi kalau yang baru nak buat catatan, baru nak tengok masalah, baru nak kenal pasti masalah, tak ada lagi penyelesaian dia, maka inilah dia punya cadangan. Minggu 1 boleh buat pemerhatian dan refleksi. Minggu 2 bolehlah membuat perancangan. Minggu 3 boleh buat pelaksanaan tindakan. Minggu ke-4 boleh buat pemerhatian semula dan juga refleksi semula.
Okey, semasa kita buat catatan kajian tindakan, apa perkara pertama yang kita perlu catat? A, kita kena buat catatan pemerhatian guru di dalam kelas. Contohnya, saya merupakan guru mata pelajaran dekat Islam ataupun bahasa Arab kelas mana. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap, kita nak tengok daripada aspek yang mana murid itu didapati ada masalah, something wrong somewhere di situ. Contohnya, kita tengok markah dia rendah ataupun markah dia kosong ataupun murid tu kelihatan mengantuk, tak bersemangat belajar. Okay, kita ceritakan masalah murid berdasarkan aspek yang telah saya sebutkan di atas. Kalau PDPR, pastikan kita ada rakaman kelas ataupun kita ada gambar dia yang menunjukkan murid itu bermasalah. Begitu juga sekiranya kita membuat catatan baharu, iaitu kita baru nak tengok apa masalah murid, kita kena ambil gambar ataupun kita ada record, rakam apa masalah murid. Kemudian, bila kita dah perhatikan masalah dia, kita beralih pula kepada B. Kita buat refleksi. Nak reflect, mula-mula kita kena reflect diri sendiri dahulu. Kita reflect diri guru sendiri. Lepas reflect guru, barulah kita reflect murid. Okey, kita ceritakan apa perasaan kita. Sama ada, mungkin kita boleh tulis kita dah ajar sehabis baik, dah tak tahu dah nak perkenal, nak tahu nak mengajar macam mana. Ataupun kita juga boleh tulis, saya belum cuba sehabis baik. Di mana refleksi tentang kelemahan guru ni kita kena buat sejujur yang mungkin lah. Tak boleh reka-reka. Kalau tak menarik lah kita punya kajian tindakan tu. Kemudian bila kita dah reflect murid, bila kita dah reflect diri kita, guru, kita reflect pula murid. Apa masalah utama murid saya ni? Saya tengok masalah dia, antaranya dia ni suka ponteng kelas saya. Apa buktinya dia suka ponteng kelas kita? Dia asyik-asyik pergi tandas. Asyik-asyik pergi tandas. Itu merupakan contoh bukti. Kemudian kita cari juga kekuatan murid. Contohnya kita tahu murid tersebut suka dipuji guru. Itu kekuatan murid. Kekuatan guru, mungkin guru kita ni pandai menyanyi, boleh bercakap suara yang kuat. Kemudian kita cari kelemahan murid. Apa contohnya? Murid pasif bila soal tak respon. Okay. Apa kelemahan guru? Guru ni macam tak pandai buat lawak. Itu antara kelemahan guru lah. Kemudian bila kita dah tahu masalah, dah tahu kelemahan, kita cari punca. Apa punca berlaku masalah itu? Okey. Macam mana kita nak dapat maklumat tentang punca masalah? Antaranya kita boleh tanya rakan sekerja, rakan guru kita yang ajar murid yang sama seperti yang kita ajar. Adakah contohnya kalau semasa kelas kita saja dia selalu pergi tandas, dengan cikgu lain dia tak suka pergi tandas, adakah semasa dalam kelas kita saja murid tu tidur, dengan kelas cikgu lain dia tak tidur pula? Kita boleh tanya rakan-rakan guru kita yang lain. Okey, selain tu kita juga boleh membuat bacaan atau cari maklumat lah. Okey. Lepas tu kita cari lagi, masalah ini berlaku dalam kalangan murid sebab apa? Contohnya murid tu selalu mengantuk. Kita bila siasat, rupanya dia buat kerja part time. Itu salah satu contoh lah. Ataupun kita juga siasat masalah yang berpunca daripada saya. Sebab apa? Sebab apa saya tak boleh atasi masalah murid ni? Mungkin antaranya kita rasa kita ni tak cukup ilmu, kita tak cuba lagi beberapa teknik yang mungkin kita tak cukup tegas dalam kelas, mungkin kita kita kurang merujuk kepada rakan senior dan bermacam-macam lagi lah. Okey, seterusnya kita minggu yang berikutnya, minggu yang kedua, kita bolehlah membuat perancangan. Catatan C, perancangan. Apa yang nak dirancang? Pertama, kita kena masuk ke objektif, strategi, alat kaedah ataupun analisis. Okey, contohnya objektif kajian. Tak payah sebenarnya banyak, 3 pun dah mencukupi. Antaranya kita nak peningkatan minat murid dalam pendidikan Islam atau bahasa Arab. Kita nak murid
dapat senaraikan berapa daripada berapa kataan yang kita ajar, ataupun kita nak peratus murid lulus tu meningkat dari berapa ke berapa, ni adalah contoh. Kemudian, apakah strategi yang kita gunakan untuk kita capai objektif yang kita dah tulis tadi dekat atas? Okey, mungkin kita nak ni dah pergi kepada intervensi ya. Okey, kita nak pakai teknik tertentu, nak pakai inovasi, kita nak pakai BBM, kita nak pakai aktiviti yang menarik, ataupun kita nak buat program tertentu. Okey, bila kita dah tahu, dah ada strategi, kita namakan strategi kita tu. Contohnya teknik. Kalau kita pilih teknik, teknik apa? Kalau kita pilih inovasi, pakai inovasi apa? Kalau BBM apa kita pakai? Aktiviti, apa nama aktiviti tu? Kemudian kalau program tertentu, bagi tahu apa nama program. Ni merupakan nama intervensi yang kita dah pilih untuk selesaikan masalah tu. Apa ubat dia? Apa cara mengatasinya? Yang lebih khusus lah. Kemudian, apa analisis yang kita gunakan untuk menentukan kejayaan? Okey, kita semak buku tulis ataupun buku aktiviti murid. Kita semak apa hasil dapatan kita. Semak lembaran kerja. Kita temu bual murid. Apa perasaan dia. Kemudian kita buat soal sidik. Okay, boleh pilih nak buat semua ataupun beberapa saja. Okey, kemudian tadi kita dah merancang. Selepas merancang, kita nak laksanakan apa yang kita rancang ataupun lebih dikenali sebagai pelaksanaan tindakan. Minggu berikutnya, kita laksanakan pula tindakan apa yang kita dah rancangkan tadi. Okey, apa yang dalam tindakan, apa yang perlu kita buat, kita kena tahu siapa murid yang terlibat. Bila kita nak buat intervensi tu, apa yang kita lakukan dan macam mana kita nak buat. Okey, siapa murid yang terlibat? Contohnya, 2 orang murid, seorang lelaki, seorang perempuan dari kelas apa. Okey, kemudian bila kita nak buat kelas subjek tingkat Islam, pukul berapa, hari apa. Okey. Kemudian apa yang kita nak lakukan? Kita nak perkenalkan aktiviti yang kita dah ada intervensi itulah. Kemudian macam mana kita nak buat? Bagaimana pelaksanaannya? Kita akan buat 3 aktiviti. Contohnya, murid akan menjawab kuis. Murid akan menjawab kuis berdasarkan dibantu oleh, contohnya kita pilih intervensi inovasi berpandukan intervensi inovasi yang telah saya perkenalkan. Ataupun murid nak bermain dalam kumpulan, dia main-main, lepas tu dia jawab soalan, dia berpandukan kepada intervensi inovasi yang kita dah buat. Ataupun murid nak jawab lembaran kerja, berpandukan intervensi ataupun BBM yang telah kita perkenalkan tu tadi. Okey. Itu bagaimana dilakukan. Seterusnya, kita pergi dekat minggu yang keempat, kita akan buat catatan E, iaitu pemerhatian semula. Berdasarkan 3 aktiviti yang kita dah buat dekat atas, kita lihat apa perubahan yang berlaku. Maka murid seperti apa? Berlaku peningkatan tak? Kemudian sikap, disiplin, motivasi murid. Adakah murid masih kerap ketandas? Adakah murid lagi suka dengan pelajaran kita, PDPC kita? Okay, sediakan gambar sebelum ataupun selepas intervensi tu kita perkenalkan. Okay, dan kemudian kita buat refleksi, iaitu bila kita dah perkenalkan 3 aktiviti tu, kita buat refleksi. Contohnya, kita perkenalkan intervensi murid ni nak hafal rukun Islam dengan teknik nyanyian. Okey, kita buat refleksi. Bila diperkenalkan teknik nyanyian tu, murid lebih teruja, lagi seronok, lagi mudah nak ingat. Okey, dia suka automatik dia ingat semua rukun Islam menggunakan teknik nyanyian itu merupakan contoh. Okay, bila kita dah buat refleksi untuk ketiga-tiga aktiviti yang kita buat menggunakan intervensi yang kita dah capai, kita kena pasti objektif tu tercapai atau tidak. Kalau objektif tu dah tercapai dan guru pun telah berpuas hati dan kita merasakan kajian tindakan kita tu dah selesai, maka tamatlah kajian tindakan kita dan kita boleh cadangkan
Apa perancangan yang boleh dilaksanakan oleh diri kita sendiri pada masa yang akan datang. Ni contoh kalau kajian tindakan selesai. Daripada tak tahu jawab kepada semua boleh jawab. Di mana murid dapat selesaikan, di mana murid dapat mengingat dengan lebih mudah. Suasana PDPC lebih menyeronokkan, murid tidak lagi tidur. Menggunakan intervensi apa? Inovasi, BBM, teknik. Okay. Murid berjaya menyelesaikan soalan yang diberi oleh guru. Saya terharu apabila murid teruja dan tidak sabar untuk memasuki setiap kali kelas saya. Murid menunggu-nunggu kehadiran saya. Itu contohnya. Kemudian, semoga, perancangan, semoga kajian ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses PDPC lebih menyeronokkan di masa akan datang. Ini kalau contoh berjaya. Kalau sekiranya tidak berjaya, jika objektif tidak tercapai, guru akan mencatatkan refleksi mengapa beliau berpuas hati dan kajian tindakan tamat dan mencadangkan perancangan yang boleh dilaksanakan beliau sendiri pada masa akan datang. Okay, maaf. Sekiranya, jika objektif tidak tercapai, guru akan mencatatkan refleksi mengapa objektif atau sasaran tidak tercapai dan mencadangkan perancangan alternatif yang lebih praktikal. Maksudnya kalau objektif itu tidak tercapai, guru akan ulang balik proses, guru akan pergi ke kitaran yang berikutnya di mana guru akan membuat kembali proses refleksi daripada B sampailah F sehinggalah berjaya kajian tindakan guru tersebut. Okey. Okey, setakat ni ada sebarang pertanyaan? Okey. Ini secara umum lah tulisan catatan. Okey, baiklah. Kita sambung ke slide yang berikutnya. Okey, tadi kita dah pergi kepada cara bagaimana hendak membuat catatan kajian tindakan. Kita dah pergi pada penulisan catatan kajian tindakan. Seterusnya kita pergi ke rujukan bahan. Di manakah rakan-rakan sekalian boleh mendapatkan maklumat rakaman PLC Seri 3 ini? Bolehlah merujuk kepada grup WhatsApp GPI SKP 51, Google Classroom, Panitia, PAI SKP 51 ataupun YouTube channel Rahmawati binti Muhammad Sharif. Okay, di mana saya telah meletakkan rakaman ini di dalam grup WhatsApp GPI SKPP 51. Siri yang pertama, siri yang kedua dan yang ketiga ni pun saya akan masukkan juga di dalam grup GPI GPA, di dalam Google Classroom, Panitia Pendidikan Islam SKPP 51 dan di YouTube saya sendiri Rahmawati binti Muhammad Sharif. Semuanya ada di situ. Bolehlah rakan-rakan sekalian merujuk di 3 sumber yang saya sebutkan tadi. Okey, baiklah. Secara kesimpulannya, rakan-rakan dikehendaki untuk membuat catatan kajian tindakan sahaja dahulu. Kita tak tulis lagi pelaporan penuh kajian tindakan, di mana cara penulisan laporan penuh tu JU sendiri belum mendapat maklumat, di mana dalam bulan 7 atau bulan 8 nanti barulah kita akan tahu macam mana cara nak tulis laporan penuh. Jadi tindakan rakan-rakan sekalian adalah hanya membuat catatan kajian tindakan sahaja terlebih dahulu. Buat catatan sahaja. Okey. Untuk laporan,
Tak perlu lagi buat. Okey. Ada sebarang pertanyaan? Jadi saya yakin semua rakan-rakan guru insya-Allah boleh menyiapkan catatan kajian ini. InsyaAllah bagi yang tidak faham, akan saya untuk tapak penulisan catatan kajian tindakan itu saya akan sertakan dan saya akan lampirkan di mana kita belum habis lagi di sini. Kita akan sambung lagi PLC kita dengan siri yang keempat, di mana di dalam PLC yang keempat kita akan membuat pembentangan catatan kajian tindakan untuk catatan A, pemerhatian dan juga catatan B, refleksi. Kita akan teruskan kajian tindakan kita ini dengan PLC siri yang keempat, iaitu pembentangan catatan A, pemerhatian dan juga pembentangan catatan B, refleksi. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.